Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Fauzi bin Ishaq, nombor metrik D21072362 dari PDPP PAI Kumpulan 3 Semester 2 akan membentangkan analisis isu-isu berkaitan etika dan perundangan dalam pendidikan bagi kerja kursus profesionalisme keguruan EDUP 2135. Nama pensyarah Dr. Joanna Ting Hee Ping. Baiklah, sebelum meneruskan kepada objektif utama, eloklah saya menerangkan sedikit tentang definisi etika, peraturan dan tata tertib yang mana diambil daripada Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat. Baiklah, apa itu etika? Etika ialah prinsip moral atau nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau kumpulan. Peraturan pula adalah sesuatu perkara yang telah ditentukan atau ditetapkan dan harus dipatuhi serta dituruti. Tata tertib pula adalah peraturan-peraturan yang wajib dipatuhi. Okey. Etika guru adalah salah satu faktor dalam kefahaman terhadap tanggungjawab profesion keguruan dan pengamalan nilai-nilai murni dalam kalangan pendidik. Okey. Etika ini ialah satu perkara yang berkait rapat dengan tingkah laku seseorang yang diterima dan dipersetujui sesebuah masyarakat. Etika merujuk kepada prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan. Etika menceritakan tentang nilai-nilai baik yang harus diamalkan dalam kehidupan masyarakat. Tingkah laku yang dikatakan beretika ialah tingkah laku yang baik, mempunyai nilai-nilai murni dan dapat menjamin keharmonian serta kesempurnaan hidup individu dalam kumpulannya. Baik. Etika kerja guru ini diwujudkan adalah tidak lain dan tidak bukan hanyalah semata-mata untuk mengawal tingkah laku para guru agar mereka dapat menggunakan segala pengetahuan, kepakaran serta kemahiran yang ada kepada mereka tu untuk kebaikan semua pihak. Asuhan guru yang berkesan meninggalkan ingatan dan menjadi amalan yang berpanjangan terhadap anak murid mereka. Okey, kita teruskan kepada definisi etika dalam perguruan. Etika perguruan bermaksud satu kumpulan tingkah laku atau tanggungjawab guru terhadap muridnya, ibu bapa murid, rakan sejawat, masyarakat dan negara. Guru perlu memiliki kod etikanya yang tersendiri demi memartabatkan profesion keguruan. Kod etika menjelaskan tentang perkara-perkara yang betul yang perlu diikuti dan perkara-perkara yang salah yang perlu dijauhi. Okey, antara prinsip-prinsip etika kerja yang digariskan dalam profesion keguruan adalah niat yang betul, perlakuan yang baik, penggerak ke arah kebaikan, memperkotakan apa yang dikata dan yang terakhir berdisiplin dan beradab. Baiklah, kita teruskan kepada analisis isu-isu berkaitan etika dan perundangan dalam pendidikan. Di sini saya senaraikan isu yang pertama, iaitu gangguan seksual. Ini dipetik daripada Harian Metro yang bertarikh 17 Oktober 2019. Baiklah. Guru didakwa amang seksual 3 pelajar. Saya bacakan di sini, guru sebuah sekolah menengah didakwa di 3 mahkamah seksyen berasingan di Ampang hari ini ada atas 12 pertuduhan melakukan amang seksual, fizikal dan 1 pertuduhan melakukan aktiviti seksual bukan fizikal kepada 3 orang pelajarnya yang berusia 13 dan 14 tahun. Tertuduh Muhammad Syarul Afendi Zakaria 34 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah sebaik semua pertuduhan dibacakan di hadapannya berasingan oleh Hakim Suzana Hussein, Hakim Nur Hazami Hamzah dan Hakim Azrul Darus. Terdahulu, guru yang mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu dan Geografi di sekolah itu dilihat berdiri tenang dalam kandang tertuduh ketika pertuduhan dibacakan. Bagi 12 pertuduhan amang seksual fizikal, bapa kepada 4 orang anak itu didakwa melakukan kesemua perbuatan di Bilik Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM di sebuah sekolah menengah di sini antara Mac 2018 dan Ogos 2019.
Selain itu, dia juga dituduh melakukan amang seksual bukan fizikal ke atas remaja perempuan berusia 14 tahun di tempat sama pada 7.15 pagi 26 Ogos. Pertuduhan mengikut Seksyen 14(a) Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017 yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan boleh juga dikenakan sebatan. Manakala Seksyen 15(c) Akta sama penjara maksimum 10 tahun atau denda tidak melebihi RM20,000 atau kedua-duanya sekali jika disabit kesalahan. Timbalan pendakwa raya Goh Airin, Nur Intan Syakirah Zakaria dan Nur Hashimah Hashim masing-masing tidak menawarkan sebarang wang jaminan atas alasan kes adalah serius dan tidak boleh dijamin. Namun, tertuduh yang diwakili Peguam Eva Azwin Aidrul Hisham merayu anak guamnya diberikan jaminan. Mahkamah tidak membenarkan tertuduh diikat jamin selain menetapkan 18 November ini ditetapkan untuk sebutan semula kes. Tertuduh kemudian dihantar ke penjara Sungai Buloh. Ini adalah serba sedikit tentang kes gangguan seksual yang berlaku di antara guru. Baik. Apa peraturan yang telah dilanggar oleh guru tadi? Peraturan Pegawai Awam Kelakuan dan Tata Tertib 1993 Pindaan 2002. Peraturan 4, saya bacakan di sini, Peraturan 4A Gangguan Seksual. Tidak boleh melakukan gangguan seksual terhadap orang lain. Secara umumnya, gangguan seksual adalah cubaan merapati atau meminta layanan seksual atau melakukan perbuatan bersifat seksual yang menyebabkan seseorang yang waras tersinggung, terhina atau terugut. Gangguan seksual ini tidak hanya terhad kepada perlakuan di tempat kerja atau dalam waktu kerja. Gangguan seksual termasuk perbuatan dalam menyatakan sesuatu pernyataan yang bersifat seksual kepada atau di hadapan orang lain. Gangguan seksual tidak kira sama ada dilakukan secara lisan, bertulis atau apa jua perbuatan yang bersifat seksual kepada orang lain. Ini antara peraturan yang guru tadi telah langgar, iaitu Peraturan 4A Gangguan Seksual. Baik, apakah hukuman yang boleh dikenakan kepada guru tersebut? Okey. Hukuman yang boleh dikenakan kepada guru tersebut adalah dikenakan hukuman. Setelah dijatuhkan hukuman, akan dikenakan hukuman pula oleh pihak berkuasa tata tertib sama ada dibuang kerja atau diturunkan pangkat. Perkara 135 Fasal 2 Perlembagaan Persekutuan Termaktub hak untuk didengar, iaitu tiada seorang anggota mana-mana perkhidmatan yang tersebut di atas boleh dibuang kerja atau diturunkan pangkat dengan tidak memberi peluang yang munasabah untuk didengar. Tetapi bagi pesalah ini, guru tersebut setiap pesalah tetap diberi peluang untuk membela diri. Tetapi peluang ini dikecualikan jika penjawat awam tersebut melakukan perkara 135(2) iaitu sabitan jenayah. Pegawai boleh membuat rayuan, tetapi bagi pesalah tersebut, guru tersebut melakukan gangguan seksual kerana termaktub dalam peraturan tata kelakuan yang merupakan kesalahan yang dikategorikan sebagai larangan mutlak. Tidak dibenarkan ataupun tidak boleh membuat rayuan. Baik. Apakah implikasi terhadap isu gangguan seksual yang berlaku pada isu yang pertama tadi? Baik. Hubungan guru dengan murid semakin renggang. Ini yang pertama. Baik. Ini kesan jangka pendek yang akan berlaku, iaitu hubungan guru dengan murid semakin renggang. Baik. Tambahan itu juga, semua murid membenci dan takut untuk menuntut ilmu dengan beliau. Dalam situasi berkenaan, murid berasa tidak selamat untuk meneruskan sesi pembelajaran. Yang kedua, hubungan guru dengan rakan sejawat akan musnah. Hal ini kerana mereka hilang kepercayaan terhadap guru tersebut. Secara tidak langsung, beliau akan mengalami kesan tekanan emosi dan mengalami konflik jiwa yang serius akibat daripada perbuatan kejinya tersebut. Baik, yang ketiga, masyarakat tidak mempercayai bahawa guru dapat mengajar anak mereka dengan baik.
Baik. Sehingga menyebabkan peranan guru tidak lagi dipandang sebagai satu tugas yang mulia oleh masyarakat. Seterusnya yang terakhir, guru lain yang tidak bersalah diselubungi rasa malu terhadap masyarakat dengan tindakan yang dilakukan oleh rakan guru mereka yang melakukan perbuatan negatif tersebut, menyebabkan guru yang lain terbias oleh sifat negatif tersebut. Baik. Seterusnya, analisis isu-isu berkaitan etika dan perundangan dalam pendidikan ini saya teruskan dalam isu yang kedua pula, iaitu guru memukul atau merotan murid. Ini saya ambil daripada Keratan Akhbar Berita Harian Online bertarikh 23 April 2021. Tajuknya, murid tahun 3 cedera dipercayai dipukul guru. Alostar Guru mengesahkan ada menerima laporan berhubung dengan murid lelaki tahun 3 yang mendakwa dipukul guru sekolahnya di Kuala Kedah dekat sini. Baik. Ketua Polis Daerah Kota Star, Assistant Commissioner Ahmad Syukri Mat Akhir berkata, pihaknya menerima laporan yang dibuat oleh ibu mangsa yang berusia 30-an pada 4.36 petang semalam. Beliau berkata kanak-kanak berusia 9 tahun itu dipercayai mengalami kecederaan di lengan dan jari kiri muka dalam kejadian tersebut. Berdasarkan laporan yang dilakukan oleh ibu mangsa, terdapat kecederaan pada badan dan muka anaknya ketika menjemput anaknya pulang dari sekolah. Mangsa memaklumkan bahawa gurunya memukulnya menggunakan pembaris kerana ia tidak menyiapkan kerja sekolah, katanya dalam satu kejadian di sini. Baik. Ahmad Syukri berkata proses siasatan kes akan dijalankan dan kes disiasat di bawah Seksyen 323 Kanun Kesiasaan. Baik. Dalam Surat Perkeliling Ikhtisas Bilangan 7 2003 dan Peraturan Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia ada menyatakan bahawa guru merotan murid. Kuasa guru merotan murid, senarai dan kategori kesalahan murid yang dinyatakan di dalam surat perkeliling tersebut. Baik. Di sini ada menyatakan bahawa kesalahan murid boleh dikategorikan kepada 3 bahagian, iaitu kesalahan berat, sederhana dan ringan. Dan hanya kesalahan berat dan sederhana sahaja boleh dikenakan hukuman rotan dan hanya kepada murid lelaki sahaja. Baik, kuasa guru merotan murid hanya terdapat pada pengetua atau guru besar serta guru yang diturunkan kuasa disiplin kepadanya. Hal ini hanyalah sebagai jalan terakhir kepada permasalahan disiplin yang dilakukan di sekolah tersebut. Baik, dalam isu ini, perbuatan guru tersebut adalah melampaui batas. Kerana apa? Kerana guru tersebut merotan hanya kerana pada kesalahan yang ringan. Guru tersebut merotan tidak hanya pada tapak tangan dan di bahagian punggungnya sepatutnya itu, tetapi 2 tempat tersebut hanya kepada kesalahan berat. Yang ini, guru tersebut adalah melampau kerana merotan bukan pada tapak tangan sahaja. Di situ boleh dilihat ada kesan calar pada muka dan lengannya. Okey. Dan guru tersebut juga mendatangkan kecederaan. Ini yang menyebabkan guru tersebut boleh dikatakan melampau. Baik, penentuan kes. Kita teruskan, iaitu guru tersebut boleh didakwa mengikut Seksyen 31(A) 31(1)(A) Akta Kanak-kanak 2001 yang mana memperuntukkan hukuman denda tidak melebihi RM20,000 atau penjara maksimum 10 tahun atau kedua-duanya sekali. Baik, berdasarkan panduan dan tata cara mengambil tindakan tata tertib, suatu tindakan tata tertib setelah dinyatakan ataupun dijatuhkan hukuman perlu dilaksanakan dengan adanya apa? Adanya 5 perkara ini, iaitu adanya alasan dan bukti yang jelas. Yang kedua, hukuman yang bersesuaian dengan kesalahannya. Yang ketiga, adil dan selaras dengan tindakan atas kesalahan.
Yang keempat, peluang untuk membela diri. Dan yang kelima, peluang untuk merayu. Baik. Guru tersebut boleh diambil tindakan tata tertib, iaitu dibuang atau digantung daripada menjalankan tugas dan kewajipan jawatannya serta ditahan separuh gaji dan segala allowance-nya. Ini antara apa yang akan berlaku kepada guru tersebut jika disabitkan kesalahan. Baik, kita teruskan kepada faktor yang menyebabkan berlakunya kes guru memukul murid. Di sini saya senaraikan 3 faktor yang mungkin ada dalam kes tersebut. Yang pertama, kurangnya didikan agama ataupun kurangnya pegangan agama. Hal ini kerana guru tidak menghayati ajaran agama Islam yang sebenarnya. Agama Islam ini mendidik supaya tegas dalam mendidik anak-anak, terutama dalam bab adab dan ibadat. Walau bagaimanapun, merotan ini adalah hukuman yang terakhir selepas melalui peringkat nasihat, peringatan dan bimbingan. Guru tersebut perlu memberi nasihat dan bimbingan dahulu. Jika tidak, murid tersebut dengar, itu terserah kepada guru besar. Tidak perlu dia sendiri yang menghukum. Baik. Yang kedua, tekanan bebanan tugas dan gangguan emosi. Tekanan emosi seperti marah, bimbang, tidak selesa, emosi negatif serta kecewa berpunca daripada aspek kerja guru, aspek kerja mereka sebagai seorang guru. Okey. Dunia pendidikan memaksa guru. Dunia pendidikan sekarang memaksa guru melakukan kerja tambahan seperti pengkeranian, menyediakan alat bantu mengajar, menghadiri kursus sepanjang minggu hingga terabainya emosi guru serta kehendak dalaman mereka. Baik. Yang ketiga, murid melakukan kesalahan berulang-ulang kali. Ini juga menjadi faktor penyebab berlakunya guru memukul murid. Kesalahan yang dilakukan mungkin berulang-ulang kali menyebabkan guru tersebut tidak dapat memaafkan, tidak dapat mengawal emosi, menyebabkan guru tersebut hilang pertimbangan kerana murid tersebut mungkin melakukan kesilapan sama berulang-ulang kali. Baik. Itu saja 2 isu yang saya dapat senaraikan. Baik, secara kesimpulannya, guru perlu sentiasa bekerja dengan ikhlas serta bertanggungjawab terhadap agama dan negaranya. Di samping itu, sebagai pejabat awam, guru atau pendidik haruslah dapat menyumbang kepada pembangunan negara dan bidang profesion keperguruan. Secara umumnya, dengan perlakuan yang baik, cara bekerja seseorang individu dapat mencapai hasil yang berkualiti di samping memperbaiki imej organisasi. Oleh itu, sebagai warga negara Malaysia yang kita perlulah menunjukkan penampilan kita sebagai guru, perlulah menunjukkan penampilan diri, pertuturan yang baik, perbuatan yang terbaik sepanjang masa. Bukan sahaja di kawasan sekolah saja. Manakala bukan sahaja di sekolah saja, tetapi di luar sekolah dengan masyarakat juga perlu menunjukkan perbuatan pertuturan yang terbaik. Okey, sekadar itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.